Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya ingin merakyatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan inayahnya. Sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama melangkah ke satu tahun yang baharu, iaitu tahun 2022. Tahun 2021 telah berjaya kita lalui dengan penuh lakaran sejarah hidup yang indah dan mencabar, serta mematangkan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Cabaran utama negara dan seluruh dunia amnya pada tahun 2021 adalah bertemakan pandemik COVID-19 yang telah banyak merubah ekonomi dan persekitaran kehidupan dan amalan seharian kita. Perubahan ini telah memberi impak yang besar dalam dunia pekerjaan dan perkhidmatan, di samping penerapan norma baharu dalam adaptasi Standard Operation Procedure SOP yang ditetapkan oleh kerajaan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup rakyat. Kita semua sedar cabaran memerangi COVID-19 masih dirasai di sepanjang tahun 2021. Walaupun kerajaan telah berusaha keras untuk menangani penularan ini, namun ia bukan satu usaha yang mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak, sama ada dari pihak swasta maupun masyarakat umumnya. Bermula dengan cabaran Perintah Kawalan Pergerakan kepada cabaran pematuhan SOP dan seterusnya cabaran pelaksanaan vaksinasi membawa kepada kematangan kerajaan dalam menguruskan situasi kritikal negara. DOSEM juga tidak ketinggalan dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan sepanjang tahun 2021 dalam usaha mengekalkan penyebaran statistik kepada negara. Sebagai contoh, pelaksanaan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 yang telah berakhir pada 31 Oktober yang lalu merupakan cabaran utama DOSEM sepanjang tahun 2021, di mana banci ini terpaksa dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian fasa demi menjaga keselamatan semua pihak. Walau bagaimanapun, proses pelaksanaan banci Malaysia pada kali ini dianggap sangat istimewa dan akan menjadi sejarah dalam pelaksanaan banci penduduk dan perumahan Malaysia. Ini adalah kerana buat pertama kalinya banci Malaysia dilaksanakan ketika negara sedang dihambat satu keadaan yang begitu sukar yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara apabila krisis kesihatan dan ekonomi berlaku secara serentak. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan oleh kerajaan telah mendorong DOSEM untuk mempertingkatkan strategi pelaksanaan banci bagi memastikan pelaksanaan banci tidak terjejas tetapi dapat memberikan output yang sama seperti mana yang pelaksanaan banci dalam norma yang biasa. Keputusan DOSEM untuk menggunakan kaedah pembancian secara dalam talian iaitu e-census sangat bertepatan masa ketika mana aktiviti bersemuka perlu dikurangkan bagi mengekang penularan COVID-19. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan syabas kepada seluruh penduduk Malaysia yang telah berjaya dibanci dan mengisi sepenuhnya maklumat ahli isi rumah melalui sistem e-census mahupun secara bersemuka. Kejayaan penggunaan pembancian secara dalam talian ini dapat membuktikan bahawa Malaysia telah bersedia sepenuhnya menghadapi dunia teknologi tinggi IR 4.0. Keyakinan tinggi serta semangat berpasukan warga DOSEM dari semua peringkat serta sokongan padu daripada pihak kerajaan merupakan pendorong dan kekuatan utama DOSEM untuk meneruskan pelaksanaan banci Malaysia kali ini. Bukan itu sahaja, DOSEM juga perlu cekap dalam menguruskan sumber dan aset yang ada bagi pastikan tugasan pembancian tidak terjejas.
Bagi memastikan DOSEM terus maju dan inklusif dalam merangka hala tuju ke arah masa hadapan yang lebih dinamik dan menghadapi dunia revolusi perindustrian 4IR, DOSEM telah merangka Pelan Strategi Jabatan Perangkat Malaysia 2021-2025 untuk menjadi peneraju perkhidmatan statistik demi kesejahteraan sejagat. Pelan strategi ini merupakan garis panduan bagi memastikan segala perancangan dapat direalisasikan selaras dengan dasar-dasar semasa kerajaan, kehendak dan keperluan pelanggan jabatan serta landscape sosioekonomi dan cabaran yang berlaku di peringkat nasional dan global. Penentuan teras strategi bagi tempoh 2021-2025 adalah berpandukan kepada transisi dalam persekitaran sosioekonomi global, kerangka dasar pembangunan negara, perkembangan komuniti statistik antarabangsa, revolusi teknologi maklumat dan komunikasi, era pendigitalan, pemerkasaan modal insan serta peningkatan kompleksiti permintaan produk dan perkhidmatan statistik. Sejajar dengan norma baru, DOSEM juga tidak ketinggalan dalam menjalankan warisi program secara maya bagi mengekang sebarang aktiviti bersemuka di samping memenuhi revolusi ekonomi dan sosial sebagai input untuk membantu perancangan dasar dan program untuk menangani krisis sosial dan ekonomi. Pelaksanaan pengukuhan sistem statistik negara untuk tempoh 5 tahun merupakan cabaran yang besar perlu digalas oleh semua warga DOSEM untuk direalisasikan. Tanggungjawab ini perlu dihadapi dengan semangat dan azam yang tidak berbelah tanda menyokong usaha yang dilaksanakan oleh DOSEM bagi meningkatkan lagi perkhidmatan statistik ke peringkat yang lebih tinggi. Dalam menyahut lembaran 2022 ini, saya ingin menyeru dan mengajak seluruh warga DOSEM supaya kekal bersedia dan komited dalam menghadapi apa juga cabaran bagi memastikan DOSEM kekal unggul sebagai agensi yang berperanan untuk memberikan perkhidmatan statistik terbaik kepada negara. Kejayaan dan pencapaian telah digarap pada tahun 2021 haruslah kita jadikan sebagai pembakar semangat untuk meningkatkan lagi momentum agar mencapai tahap yang lebih membanggakan pada tahun 2022. Di kesempatan ini, saya merakamkan ucapan semangat tahun baharu 2022 dan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga DOSEM di atas dedikasi dan komitmen dalam memenuhi amanah yang dipertanggungjawabkan melalui semangat muhibah dan jalinan kerjasama. Seterusnya, saya merakamkan ucapan sabar dan tahniah kepada seluruh warga anggota DOSEM yang telah berjaya menjadikan DOSEM sebagai satu jenama global di persada antarabangsa. Statistik Nadih Kehidupan, selamat Tahun Baharu 2022. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.